ni. Ada yang tulis create section tak ada nama ni. Lepas ni next week tu saya ambil yang ada nama je. Yang tak ada nama ni saya tak bubuh. Yang letak nama ni okey lah, yang saya tahu. Dato' Karibah ni apa, Alia semua ni. Itulah nama yang ada. Robi ada. Tapi tak ada nama ni memang next time saya bubuh yang ada nama je. Okay, remind tu. Saya nak remind last tu. Kalau tak susah nak cari, nak kena klik. Sebab saya tak boleh nak select all. Okay, first of all untuk section, saya nak tengok dia punya cutting line. Okay, cutting line ada tak? Ada yang tak buat. Okay, cutting line ni. Okay, ni. Sebab semalam ada yang tanya pasal cutting line. Okay, yang ni. Okay, ya. Okay, cutting line ni okay. Cuma tak perlulah panjang sangat macam ni lah. And then biar dia potong lah. Kan, bila potong dia masuk lah sikit. Sini. Dan kalau dia sampai sini pun dah cukup dah. Sorry. Tak perlu sepanjang ni. Ini pun, you tengok balik dia punya buku grafik tu. Saya rasa ada buku pasal cutting section ni. Okay, grafik ni. Check balik. Ni untuk semua, bukan untuk ni siapa punya ni. Saya tak tahu, tak ada nama ni. Amal. Bukan untuk Amal dia. Untuk semua. Okay, saya bagi general comment. Okay, so ni pun sama. So kalau dia macam ni, memang view dia, kalau dia potong, memang view ke sini lah. Ni siapa-siapa kalau yang tak faham lagi. Okay, view kita akan tengok ke situ. So ni secara dasarnya dia akan potong lah ni. Patutnya ni, potong ke sini. Tapi in grafik dia tak tunjuk lah line macam tu. Dia tunjuk line ni dah okey lah. So ni pun sama. Ni tengok balik. Saya kata ni refer grafik teknik. Saya nak refer walaupun dia just cutting line ni. Saya nak semua benda yang buat sekarang saya nak semua ada reference. Semua berreference lah. Ayat tak betul lah, tapi orang kata semuanya kena ada reference. Sebab you baru nak start. You baru nak start buat design. Kalau you dah sampai degree apa tu, tak apalah you nak buat apa style sendiri. Tapi sebab tu saya kena komen macam ni. Kalau tak, saya akan selalu kena tegur lah. So kena tengok. Okay, ni B tanda. Okay. B tanda, okay. Contoh. So sepatutnya hierarki tu nanti kalau you letak dalam template tu, buatlah AA dulu. Baru B. Ini standard lah ni. A tanda, B tanda. Okay, assuming dipotong kat sini kan. Ni B, A ni. Saya assume ni lah kawasan dia. Ni potong ni ada mount. Tak ada pula mount. Section AA. Yang ni drawing sama ke? Mana? Sama kan? Amal. Okay, kalau ni AA, saya selalu akan check. Ni AA. Okay, ni ada pokok. Ni kat mana pokok dia? Tak, tu saya salah tanda tu sebab pandangan saya daripada belakang. Saya silap. So ke sini lah. So dia sini, ke sini macam tu? Ya. Itu kena. Sebab tu saya akan check tu dah. Kalau saya tak tanya ni, saya tak tahu pula kan. Saya akan assume tu dah salah potong lah. That's why sini ni penting. Okay, sini ni kena penting. Kena betul tunjuk arrow ke mana. The way kita view benda tu. Sebab saya akan check tu dah. Saya check. Okay, saya tengok ni kalau view ke sini. Apa A. Ni AA. Ni mungkin saya assume ni adalah pokok ni lah. Yang ni adalah ini. Betul ke tak? Betul. Okay, so kalau dipotong sini apa-apa yang nampak depan-depan ni, ni kena nampak dah. Ni saya tak tahu ni apa. Kalau ni adalah something yang sekejap. Saya silap tanda tu. Saya bukan ada tanda macam ni, kadang saya tak sure. So kena tengok. Kalau salah tanda pun, macam tu lah, you dah tahu dah macam mana yang sepatutnya. Okay, kena dah tahu dah. Kalau potong tu, tunjuk apa yang
berada start from here dah kena nampak dah semua benda kat sini ni. Ni semua kena nampak dah ni. Baik. Kalau ni ada sunken lah. Kalau lah tak tahulah ni belah kanan, saya belah confused lah. Ni mungkin lah saya rasa ni adalah sunken dia. Tak tahulah mungkin lah. Betul. Okay, apa-apa pun dalam section, kalau saya nak tengok section tu apa berjaya ke tak, dia mesti menunjukkan aktiviti yang berlaku. So mungkin dia kalau dalam perspektif kita akan nampak, tapi section pun sebenarnya you boleh create section yang betul-betul hidup, yang memang ada hidup, ada live walaupun dalam section. Tengok tak yang buat. Ni pun nak hampir-hampir lah, sebab dia yang benarnya kalau activities ni dia kena ada ni je, manusia je kan. Dia kena ada manusia. Kalau ni confuse lah ni. Nampak juga tak ni? Ni macam je posing kat sini. Apa ni? Adibah. Kalau benda-benda ni, saya benarkan dah. Benda ni dia pernah tahu pasal entourage lah. Pernah dengar tak masa belajar macam Part 1? Familiar tak dengan entourage? Benar. Entourage tu apa? Macam human figure. So kat mana boleh dapatkan entourage tu? Pinterest. Pinterest boleh, Google saja pun boleh. Dia tak semua orang boleh. Dah, tu saya kata apa waktu sekarang ni, kalau bukan kami nak minta you pandai semua kan. Kalau tak pandai nak lukis human figure ke apa, you boleh trace, tak ada masalah. Kalau yang ni pun saya minta you trace. Kalau rasa macam benda tu meragukan, ni macam saya nampak lah, you boleh nilai sendiri kan. Adibah, you tengok kan, you tengok di sini human figure you kan, you boleh menilai sendiri kan, you rasa macam proper tak proper. You rasa okey. Tu saya nak tanya jujur. Bukan macam ni, macam kira dah proper ke sir? Proper maksudnya? Macam bagi saya lah nampak macam okey dah, sebab baik. Dah, dia tengoklah orang dia. You kena tengok. Apa Rumi? Apa dia? Dah, you tengok human figure you. Human figure tu patutnya kena nampak macam mana. Compare kalau you ambil entourage, human entourage. Ni taklah, ni dia kena katakan nak ambil black and white lah, nak ambil apa? Vektor kot, tak silap. Kita bukan nak buat yang prop ni, kita ambil yang vektor, yang macam ni menjadilah macam ni. You boleh Google, you tulis ni vektor. Kalau tak you akan dapat real ni. Yang ni kalau you buat komputer, yelah kita pakai lah. Tengok, kalau you ambil macam ni kan, lambak ni kan, you nak buat orang tu hitam, tak apa, tak kisahlah, tu teknik lah. You ambil ni, you trace, compare dengan kalau you buat sendiri. Mana lagi proper? Saya bukan nak ni, tapi saya kena komen juga. Kalau tak nanti mungkin you nampak benda tu okey, tapi sebenarnya dia boleh lagi improve kan. Kalau benda macam ni kan, mana tangan, mana ni. Ni saya tak tahu. Tak tahu apa. Susah saya nak komen. Compare tu yang you boleh trace kat sini. Mana lagi nampak benda tu berlaku, aktiviti berjalan ke apa, dengan proportion setiap ni lah sedap anggota badan tu lah kan. Macam ni ke. Mana lagi proper, ni ke ni yang you buat sendiri. Ni kaki ni, kenapa dia macam ni kan. Kalau you trace kan, kadang-kadang saya pernah dulu pun saya pernah belajar kat benda ni kan. Saya pernah belajar buat lukis, sebab kadang saya pun tak berapa pandai nak melukis. Dan kadang design dia biasa je, taklah kata macam apa hebat sangat pun. Tapi kalau kata dululah, saya punya design dululah, bukan nak kata you all. Tapi bila kita buat benda yang macam ni, kita betul-betul trace kan, kita buat human figure tu, kita buat betul-betul proper. Sometimes benda tu dia boleh enhance lagi drawing you yang memang yang kita rasa macam tak enhance lagi kan. Mana drawing kita buat biasa je, tapi bila kita letak human figure macam tu, sebenarnya dia boleh naikkan lagi
boleh enhance lagi drawing you. Seolah menunjukkan dari something yang proper kat situ. So manusia tu dah memang proper human figure tu. So, seolah-olah kalau design you tak apa siap pun kadang-kadang, tapi dia seolah nampak macam benda tu dah hidup dah dengan adanya human figure tu. Dengan berlakunya aktiviti kat situ. Walaupun kerja tak siap pun. Tu kadang-kadang teknik lah tu untuk nak apa? Nak menunjukkan kerja tu siap lah, senang kata. Setuju tak Adibah? Saya rasa macam mana? Setuju. Tadi siapa komen? Apa Robi ke? Yang kata dah okey dah. Robi Tak lah, memang kelakar pun orang tu. Dia tengok saya logik lah kan. Dia bukan nak saya kata. Dia kalau you buat, you boleh, kadang-kadang setengah orang dia boleh buat terus je. Dia boleh buat memang elok. Tapi dengan apa proportion human figure lah. Human figure, dia tahu human figure kan. Human figure mesti ada proportion dia. Ikut apa, dia punya ni kan. Daripada kaki, kepala kan. Kita tengok dulu kan. Kita pernah buat apa. Tak betul lah kan. Dia mesti ada proportion dia. So tengoklah proportion. Dan ni nampak macam orang, tak tahulah. Tapi rasa macam orang tengah berehat, tak tahulah. Tapi takkan dia, kalau kat ujung pun dia besar kan. Tengoklah benda-benda tu. And then tengok dari segi line you tu. Tu saya kata kan, dia jangan sampai line tu konflik. Saya pernah komen dalam WhatsApp tu. Kan, bila dia konflik, tak tahu mana satu yang apa, yang sepatutnya di bawah, yang mana satunya yang patutnya di atas. Yang mana patutnya yang solid. Kalau kita ada tile macam ni, kita kena pakai yang halus. Ni line yang halus. Yang solid ni yang patutnya yang ni, yang ada structure ke apa semua ni. Baru kita beza. Kalau you tengok sendiri lah, yang ni pun dah boleh nampak tenggelam lah. Orang-orang ni pun macam tenggelam dengan tile tu kan. Dia tak tahu tile ke orang ni. Dah termasuk sekali. Sebab dia tak ada difference of line weight tu. Itu you kena tengok balik. Dia sama untuk semua lain-lain ni. Kalau you rasa human figure you tak nampak macam human, you trace je. Trace tak ada masalah. Okay, Sir, Google habis tu yang maksudnya sekarang apa tu perspektif saya tu ke setengah tengok human dulu. Maksudnya apa? Perspektif? Maksudnya macam ni kan dah create, lepas tu nanti saya nak betulkan balik. Maksudnya betulkan orang je ke macam mana? Semualah. Dengan yang saya komen tadi pasal tu ni, masa tile kan. Tile ni macam yang mana tile tu. Sekarang ni saya tak nampak space tu. Tak. Dia sekarang nampak macam konflik sangat. Saya tak boleh nak bezakan aktiviti apa, tak boleh bezakan apa. Saya tak tahu apa yang berlaku kat situ. Kan? So bila mungkin kalau you buang tile punya ni, mungkin baru nampak sikit space tu. Sebab nak tengok space kat dalam ni. Sebanyak mungkin. Habis boleh buang ke sir? Buang macam mana? Habis tu dalam design nanti? Maksudnya dekat perspektif ni tile tu tak ada? Bukan tak ada. Dia just kita haluskan je tu. Saya kata line tu kena halus. Dia jangan sampai konflik. Jangan konflik. Pen tu lah. Sebab sekarang ni saya nampak semuanya sekata sangat kan. Macam tak tahu beza. Perbezaan tu, line weight tu kata line weight tu. Kan kita boleh belajar line weight kan, line weight. Okay, faham. Tapi dalam masa sama saya tak boleh nak nampak sangat aktiviti yang berlaku sebab saya tak tahu macam mana. Mungkin angle dia ke ataupun saya tak tahu cara macam mana. Jawab pendapat familiar dengan SketchUp tak? Dah pernah pakai SketchUp? Tak. Pernah dengar kan SketchUp kan? Pernah. Pernah ke tak pernah? Pernah. Pernah. Okay, SketchUp tu part 3 nanti memang you akan belajar pun benda tu kan. Tapi SketchUp ni sebenarnya dia satu software yang sangat membantu kalau you nak buat perspektif apa. Kalau you boleh install benda tu, okay, let's say kalau you boleh install, okay, saya tunjuklah contoh. Ni optional kalau boleh.
Sebab yang mengajar SketchUp pun saya juga yang mengajarnya part 3 ni. Ini SketchUp. Ni boleh Google lah kalau dapat free, dapat try version kan, tak tahulah. Sebab selalunya kalau orang lukis manual ni, dia kadang satu teknik tu memang sini-sini orang memang dia pakai SketchUp. Ni SketchUp. Dengar tak SketchUp ni? Ni SketchUp. Apa yang nak Google ke apa boleh tengok. Tak nak try sebab benda ni simple je. Okay. Dia apa yang kita boleh buat kat SketchUp tu. Contoh. Okay. Nak gerak. Okay, you boleh cari benda ni dengan inisiatif sendiri, you boleh tengok tutorial basic, paling basic dah lah. Basic je. Dia sesimple you buat line. Mana pencil. Tumpuk banyak sangat. Ni. Dia tekan ada side you. Kalau side you macam mana sekejap. Kita tengok balik. Macam tu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh lah saya buat sikit. Kan ada bangunan kan. Bangunan tu buat lah. Sebab ni kalau you buat saja pun jadi juga ni. Kan ada bangunan tu. Dan dia senang sebab dia kita boleh terus buat blok ya terus. Saya ada SketchUp pula tadi. Apa? Buang dulu lah. Let's say lah, saya buat roughly lah. Saya cincai je kan. Dia boleh dekat SketchUp ni. Kita boleh dapatkan angle. Okay, angle untuk apa? Kamera perspektif kan. Itu point perspektif contoh dia. Ataupun nak zoom in. Kita boleh dapatkan view yang kita nak. Kadang-kadang dia orang kalau ikut student ni, dia ambil ini. Dia mungkin dia print ke, dan dia trace lah. Dia trace sebab nak dapatkan, dia paling apa? Paling susah untuk nak buat manual apa perspektif ni, nak dapatkan angle tu. Perspektif view tu. So bila kita boleh, dia kat sini kat kamera ni, dia macam dah set dah. Tu point perspektif ke. Mana dia? Hilang. Oh tu sini. Dia ada site. Ini kami buat masa studio part 3 kot. Kita ambil apa? Tak jumpa lah yang saya buat tadi dah. Ni dia kita ambil site plan ni. So kita buat 3D atas tu. Ni kot. Ni ke? Ya lah tu. Bukan. Yelah. Point dia nak bagi tahu macam orang guna SketchUp ni untuk dapatkan angle, okay, angle perspektif, perspective view. Kalau siapa nak try lah, nak try saja sambil-sambil kan, sebab part 3 nanti you can install juga nanti masa untuk part 3 nanti untuk nak belajar. Studio pun mungkin dah boleh belajar apa, akan buat computerized nanti next sem. Okay, so contoh macam tu lah, dekat site dia kan, you nak buat benda tu dekat kat sini kan, dekat you punya tepi bangunan tu kan. You boleh lukis lah, kalau kata nak buat apa, buat basic block dah lah. Cuma dia dalam bentuk 3D, you kena bayang you punya drawing tu dalam 3D. Dia bukan dalam plan, kalau plan dia lain.
Ni saya buat contoh lah nak bagi nampak benda ni boleh digunakan lah. Let's say you ada benda-benda structure ke apa kat situ. So kita tengok balik lah, nanti you trace lah. Bila you trace, dia dah dapat angle kan, dia angle ni dah dapat dah. So nampak ni dia punya apa, vanishing point tu dah kita boleh terus tarik dah sana ke sana. So nanti you print ni, lukis lah balik dengan manual atas tu, bench ke apa, ni bangunan ke, blok ke, buatlah ikut ketinggian ke apa. Okay, macam tu. So dia boleh ada macam-macam angle lah. Ni ada view juga. View daripada atas. Okay, perspektif ni sebenarnya kalau you nak yang paling efektif lah, kalau you pandai kan, kalau you rasa you boleh buat, dia adalah daripada area view yang boleh nampak keseluruhan site. Sebab tu perspektif tu, dia apa-apa saja supporting drawing tu, namakan supporting kan. Supporting tu adalah supporting kepada master plan. Dalam master plan, kita just nampak ni, kita just nampak daripada atas je. From the top je. Sekejap. View camera parallel. Inilah plan kita. So supporting drawing ialah untuk dapatkan sebanyak view yang mungkin yang tak nampak daripada atas. So dia mungkin bentuk elevation. Ni elevation. Front elevation, side elevation. Dia dah akan klik, dia dah buat, tolong buatkan dah. Okay. ISO apa? Isometric ada. And then 3D tu standard lah, you boleh adjust sendiri. Okay, view mana yang nak. So tak perlu nak cari angle lah, ni pun saya buat cincai ni. Tak ikut measurement, tengok nampak jadi panjang pula ni. Tapi boleh buat benda ni start from plan dulu. Ikut plan you kalau you boleh buat. Then just tarik je. Dia senang, SketchUp ni dia jenis yang macam senang nak buat 3D untuk dapatkan blok-blok macam tu. Okay. Boleh faham tak boleh faham ni? Walaupun benda ni mungkin first time ni tengok. Dia boleh faham tak gunanya? Apa guna software ni? Boleh. You boleh explore lah sambil-sambil weekend ni ke nak buat ke, nak try install dulu ke kat komputer. Tengok kat YouTube kan, YouTube tu melambak dia lah. Memang ada banyak sangat tutorial. Okay, and SketchUp memang antara software yang paling popular lah dengan AutoCAD kan. AutoCAD tahu lah kan, AutoCAD tu selalunya dalam office ada AutoCAD, ada SketchUp. SketchUp untuk 3D, AutoCAD untuk 2D, untuk drawing. Tapi ni boleh explore lah, ni saya buat sekejap-sekejap kan cincai ni. Boleh tengok. Dan ni yang saya kata hari tu, yang software yang boleh terus potongkan section kita tu. Okay, ni ada bangunan ke apa, dia ada structure. Dia ada, kita panggil section plane ni. Section plane ni, sekejap sorry. Tadi dah. Section ni kita boleh potong kat mana kita nak potong. Macam tu. Tapi sepatutnya boleh adjust ni tu. Mana lagi dia potong, memang potong. Susah control sikit. Kalau dia patutnya dia tunjuk apa? Dia tunjuk benda tu kita boleh macam move sikit lah. Kita boleh adjust setakat mana kita nak potong benda tu. Tak boleh keluar kat sini. Tapi ni secara umum je lah. Secara umum tunjukkan apa ni? Sorry. Tunjukkan ada yang kita boleh potong terus. So nampak terus. Nampak potongan dia. Okay. So ni kita tengok dekat elevation lah. Macam tu. Saya buat cincai ni pun tak apa ini sangat. Sekejap, saya ambil
Selingan kat selingan. Sebab you all pun tak siap pun section tu. Dia nak tunjuk apa yang you boleh buat. Okay, ni contoh saja ni. Dah try. Apa ni? Section, okay. Ni saya kata ni. Okay, boleh dah buat satu blok ke apa, bangunan ke apa. You boleh adjust kat mana you nak potong. Dia akan tolong potongkan. Nampak? So nanti you tahulah kat mana section line dia. Kalau bangunan kan nampak clear lah. Kalau you ada structure ke bench kan, dia akan boleh ni juga. So view tu kita tengok terus pada view yang kita nak lah. Section AA ke BB ke. Selalu kita ambil kalau macam tu, yang macam ni lah. Straight je. Jadi potong, tak siap. Ni ada sebab ada shadow, tak ada shadow tak apa. Konsep dia sama je. Okay. Potong, kita potong something tu lah section. Sebab kita memotong. Kan, ni bangunan, kita potong kat mana. So kat mana yang kita cut tu daripada plan atas kan. Kalau daripada atas, you nampak. Ni section perspektif kalau you nak buat. Kan, nampak ni, konsep dia sama. Whichever way dia tunjuk you potong tu, situlah rupa dia yang kita potong. Nampak? Ni saya patut tunjuk masa lecture itu, tak nampak tunjuk. Okay, supaya you faham sikit. Bila you nak bayangkan dalam 3D kan, bila benda tu you potong, apa yang sepatutnya berlaku, apa yang sepatutnya dipotong. So ni kalau disangkan, dia ada apa sampai ke underground, dia akan ada lah rupa dia sampai ke bawah. Okay, kalau kita potong daripada sana, macam ni pula. Sorry, ni patutnya. Ni. Okay. Potong. Rupa dia nanti elevation macam ni lah. So, tapi ni section dia tak ada elevation lagi sebab tak ada benda di background. Dia pun kena ingat juga. Okay, just nak bagi tahu. So, lagi faham tak bila nampak mana proses dia of doing section? Kan? Itulah yang cuba buat. Cuma sekarang kita kena buat pakai masa SEM 3 yang saya. Ni SEM 3 tu kalau studio pun kadang kita bagi option. Kita tak semesti kena wajib pakai komputer ke tak. Tapi kita ada kelas, kita panggil CAD, kelas apa, Computer Aided Design. Untuk part 3. Part 3 you akan belajar AutoCAD, SketchUp dengan Photoshop. 3 benda tu. You boleh buka dulu. Okay, untuk preparation tak apalah saya beritahu sekarang ni okey juga sebab you akan boleh prepare untuk SEM depan nanti. SEM depan dia akan ada subjek komputer. So you boleh you boleh belajar yang tu. So selalunya memang sebab saya resource person lah, orang yang in charge bahagian software ni. Kelas ni. So mostly memang selalu saya lah yang mengajarnya. Tapi for you all, you boleh prepare lah, siap-siap. Nak install dulu ke, nak try dulu, explore dulu. Okay, tapi apa-apa pun you guna benda tu untuk bantu you untuk buat manual, manual drawing. Manual drawing tu penting, you kena buat manual dulu sampai part 2. Part 3 baru you ada option nak buat komputer ke tak dalam studio. Okay, dapat sikit ilmu. Dapat sir. Okay, so tengok balik lah. Betul tak you buat teknik section tu? Boleh potong tu, adakah you memotong bahagian sepatutnya? Okay, again saya nak tunjuk contoh yang dulu-dulu part 2 juga ni. Dia ada master plan macam ni. So kita nak tengok lah apa yang berlaku dalam ni. Sebab kita tengok dalam top view kan. Top view ni kita nampak macam-macam yang ada. Tapi kita tak nampak aktiviti yang berlaku. Dalam plan memang dalam plan not to say impossible, tapi jarang sangat kita boleh nampak aktiviti tu berlaku pada space yang dia propose tu. Kecuali dengan adanya supporting drawing. Sebab kalau dalam plan kita akan nampak space je. Dia macam mana dia divide space dalam tu.
Space kita nampak macam meriah kan, ada macam-macam yang berlaku. Tapi mana aktivitinya? Kita tak salahkan plan ni. Plan memang macam ni pun. Macam mana rupa dia pun, this is plan. Cuma yang tak betul kat sini ialah potongan je lah. Dia tak boleh potong sikit je. Dia patut potong from axis to axis. Dia kena macam ni. Sini ke sini. Kita tak minta yang buat sikit-sikit je ni. Sikit-sikit ni dia bukan dalam studio ni lah. Yang ni kita nak minta from orang kata daripada axis to axis lah. Ujung ke ujung. Nampak ni? Ni dia potong sikit ni. Sini je. Sikit je. Ni tak recommended lah. Ni bukan yang requirement you all bukan macam ni lah. Requirement you all you kena ambil sampai ke sini. Sini ke sini. Boundary to boundary. Okay, tu you kena clear. Sebab ada yang tanya juga semalam tu. Okay, mungkin dalam planting ke belajar planting lah. Planting tu mungkin ada requirement lain lah. Tu lain lah. Planting is planting lah. Untuk studio, kita buat studio. Okay, sebab studio tu nak tengok space. Overall space. Planting dia mungkin dia buat satu focus area nak tengokkan in detail pokok yang ditanam tu. Pokok yang propose. Tapi untuk studio ni, you kena ambil ujung ke ujung. Tu clear. So macam ni lah saya nak tunjuk. Ni plan. So ditunjuk lah dalam ni. Dalam spotting dia lah yang akan nampak apa aktiviti yang berlaku. Dengan adanya human kan. Human yang akan create benda tu berlaku. Tapi cuma yang ni dia tak nampak lively sangat lah. Dia macam pasif sikit lah. Mungkin aktiviti dia propose tu pasif. Saya tak tahulah. Okay. Tapi kalau ikutkan, dia, sebab kita dalam landscape ni, landscape architecture, dia bukan ada benda kita boleh potong sangat pun kecuali ground level dia. So kalau you ingat balik lecture itu, dia mungkin akan lebih dekat kepada you buat elevation sebenarnya. Sebab dia tak nampak yang dipotong pun. Kecuali you ada benda yang memang ada sampai ke bawah, ada underground. Ada pond ke, ada water feature ke, ataupun ada something, tak tahulah. Dia buat, ada itu yang tanya nak buat slope kan, slope potong tu. Saya betul ingat yang slope, you punya side ni bukan ada slope ke? Bukan ada macam turun ke bawah sikit ke? Apa dia? Tengok. Ya, mic on. Saya ingat beria lah dia nak komen pasal saya tanya pasal slope tu. Tiba dia cakap pasal test speaking. Benda test speaking. Tak apa, macam tu lah. Pelajar universiti. Tak ada. Tak apa. Kurang-kurangnya. Tak ada keluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Apa, saya faham. Memang banyak kerja, 10 kerja dalam masa sejam tu nak kena siapkan 10 kerja pun ada. Dah, saya tanya soalan tadi pasal slope tu. Siapa tak seorang jawab lagi? Kat mana slope sini kan? Slope kan? Depan ni. Ni awak dia potong macam ni. Macam punya ni, potong slope. Ni kan. So mana, ada tak section yang potong ni ke? Ini siapa punya ni? Ni salah cara potong ni. Saya sir. Robi. Robi. Tahu kan? Bukan macam ni ni. Bukan. Ni macam label je. Open space. Tak apalah dia betul kan. Terus tak nampak yang ada orang buat slope. Ni kan tinggi ni kan. Ni mungkin depan lah ni. Ni tak sure kenapa ada ni. Okay, satu lagi. Ini saya tak tekankan lagi tapi sepatutnya sepatutnya dah clear dah pasal benda ni. Tentang species. Kalau ikut ada certain group yang lain tu memang kita check satu species ni. Species apa yang guna. Okay, so sepatutnya setiap pokok yang letak dalam ni, dia dah tahu dah species apa. Dengan shrub ni. Sebab kita akan buat plant palette kan. Plant palette tu akan menunjukkan your selection of species. Ni wajib. You kena consider. Dia dah kena tahu dah. You jangan letak pokok ni, tak tahu pokok apa. Ni saya kata kalau you nak buat macam ni kan.
parking space. So apa tujuan dia pokok kat sebelah parking space ni sebenarnya? Alia. Alia tadi yang cakap dia. Eloklah. Dah cakap kan. Saya nak buat speaking sekejap sini. Okay. Pokok ni. Patutnya bagi fungsi apa pada parking? Apa tujuan kita letak pokok kat sebelah parking? Keduk. Teduh. Lagi? Apa lagi? Apa karakter pokok ni? Okay, saya tanya ni pokok apa? Alia? Apa? Spesies apa? Okay, masa analisis dulu, apa yang you boleh analyse kat kawasan tu? Ingat tak masa buat analisis? Apa isu yang ada kat situ? Area ni. Lain pada tu, ada tak isu pasal kawasan tu panas? Dalam group you tu. So mostly yang buat kat area parking tu dia inform pasal kawasan panas lah kan? Dekat tu, dekat area parking. Betul tak? Ada tak? Ada. Ada. So kalau ada, apa solution dia sepatutnya? You have to provide Shade. shaded trees. Kalau shaded trees, adakah dia macam ni? Dia punya form dia. Sebab ni kereta, adakah ni memberi shade pada kereta tu? Memberi dengan adanya pokok ni. Ni pokok apa? Cuba saya tanya ni. Ni pokok apa? Spesies apa ni? Tahu tak spesies apa? Ya. Tu satu tak yang sekarang ni? Masa yang ni sekarang ni, 1, 2, 3, 4, 5 ni, okey, spesies apa? Dia boleh beritahu tak ni spesies apa? Tak, saya tanyalah, boleh bagi tahu. Sebab tu nak kena speaking test ni. Saya tanya pun soalan, jawapan dia berbelit-belit. Ni spesies apa? Saya tanya ni, okey, ni spesies apa? Ditahu ke tak tahu? Masih propose pokok ni. You consider tak spesies apa masa you buat master plan ni? Faham tak soalan? Ke saya punya soalan tak clear tak? Dia tak riset lagi ke, sir? Ya. Tu tahu ke tak tahu? Itulah isunya. Sepatutnya saya lupa nak inform itu. Memang you kena dah tahu spesies apa. Sebab itulah you punya master plan tu. Dia bukan sekadar you letak je pokok. So kalau ni saya consider nak buat shaded trees. So shaded trees sepatutnya covers at least macam tu. Baru kita nampak dia ada shade. So that's the silara dia. Kan, canopy. Kan, canopy ni tak tahu berapa meter. So you kena tengok pokok apa yang ada canopy sampai this. Tak tahu kan berapa meter, 5 meter ke, tak tahulah. Contoh. So species ni you have to know. Ni memang kena tahu. Semua orang lah, semua. So next week on Monday tu, not only saya nak tengok dia punya spotting drawing, I nak tahu setiap satu species. Semua ni. Every plant yang ada. Ni sepatutnya you kena buat. Itulah saya lupa nak tekankan benda ni. Okay, sepatutnya you kena approve pokok dulu baru saya boleh approve master plan sebenarnya. Okay, ni untuk next week untuk semua. Sebab ini lagi dah tu saya tengok setiap pokok you yang you buat masa kat section tu, saya tak tahu spesies apa sebab semua lebih kurang sama. Yang dalam plant tebak pun sama macam ni. Ni plant tebak, ni yang kat luar. Kenapa sama? Siapa ni? Alia. 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 Yang yelah your drawing lah kan?
Sebab itulah saya tak tahu. Sebab selagi you tak tahu spesies apa, you takkan boleh buat section elevation pun. Bukan untuk dia seorang, yang semua orang. Semua orang saya tengok. Unless ada yang dah memang dah tahu, dah determine spesies apa, okay, tu tak apa. That's very good, you dah buat dah. Tapi mostly yang saya nampak, pokok dia lebih kurang semua lebih kurang sama je. Sebab confirm lah, you tak tahu spesies apa. So kalau tak tahu spesies apa, macam mana you nak lukis pokok tu dalam section elevation? Pokok je ni. Ni pokok apa? Ni pokok apa? Ni apa ni sebenarnya? Ni siapa buat ni? Saya. Hari tu siapa? Share. Share. Ha. Ni apa sebenarnya ni? Apa yang berlaku kat sini? Apa nama dia? Sculpture. Trophy. Ni kat sini? Okay, kalau you buat ni section kan, ni section, ni perspektif ataupun sketches. Okay, selalunya kalau kita nak ambil section, caranya macam ni, secara umumnya. Okay, katakan you buat section sini ke sini. Okay, A tanda. Okay, tulisan A tanda ataupun B tanda dia kena straight dia kena dalam alignment ni. Jangan tiba-tiba dia macam ni, sengit macam ni. Tak, dia kena baca ikut sama. Sama macam kita baca tulisan bawah ni. Okay, tu you kena clear dulu. Okay, ni section you. Okay, let's say dah buat macam ni. Okay, logiknya bila you buat macam tu, dia dah cover this part untuk tengok. Okay, this part ni patutnya dah cover dah untuk kita nampak. Okay, another section mungkin you buat kalau ni ke sini, okay, mungkin sini ke sini lah, satu lagi. So, boleh buat macam tu, logiknya dia akan cover this part. Okay, ni B, katakan ni B tanda. Okay, ni dah cover, ni dah cover. So, mana lagi tak cover? Sini kan, area ni tak nampak kan? Area ni yang kita ambil untuk perspektif. Mungkin yang ambil ni sikit, satu. Mungkin ambil ni sikit, satu. So secara logiknya kita dah nampak dah 1, 2, 3, 4 view. So you punya requirement sebenarnya dah cukup dah. That's how you pilih you punya section ataupun you punya view of perspektif. Sebab tu bila saya tengok ni ada, ni pun ada. So mungkin tak perlu nak berulang lah sebab kita dah tahu dah benda tu ada dekat mana. Mungkin ni you boleh apa? Kan ni you kata information area kan. Okay, ni you kena tulis nanti. Dia mungkin ada some description lah. Okay, some apa? Sculpture at information area. Sekian. So kami boleh tahu kat mana benda ni berlaku atau benda ni akan ada. So kami tengoklah okay, information area kat sini. So ini tengok pula space ni kat mana, area mana. Kan kalau ikut yang dalam template dia tulis gathering kan, gathering area kan. Tapi yang tu apa ni, tajuk tu you kena ubah lah ikut area apa yang dipotong tu. So apa-apa pun yang macam saya kata, supporting drawing yang paling best sekali, yang paling efektif ialah area view yang boleh nampak semua. Tapi untuk kita punya studio ni kita tak minta lah area view tu, tapi lepas ni lah kalau you rasa bila you dah masuk part 3, part 4 tu sebenarnya you kena pergi ke arah nak buatkan area view of your area view perspektif. Sebab dia boleh nampak semua lah. Kita nak tengok as much of your site as possible. Sebab itulah kami minta buat section 2, perspektif pun 2 tak silap kot. 2 ke 4 lah, 2 ke? Ke 4 kan? 4 rasanya. 4. So kena variety kan angle yang ambil tu. Jangan ambil angle yang sama just ubah view je. Tak. You kena pilih. So kalau 4 perspektif tu, ambil lah 4 dekat area yang dekat area masuk section sikit kan. Mungkin nak ni sini nak tengok dari 3D pula. Okay, so ni mungkin ni ada 2 view. Ni 2. Ni 1, ni 1. So siap. Satu perspektif. Ni ada 1 sini, 1 sini. Dan ada 1 section, ni pun 1 section. So dah cover dah 4 area.
Okay, ni faham tak? Cara nak pilih. Pilih angle, pilih view. Faham tak apa saya tunjuk? Faham. Nah, so lepas ni kalau nak tengok balik dia punya section dengan apa? Sketches ke apa, itulah guidance dia. Kat mana yang nak pilih. Okay. Izatul. Izatul ada? Ada. Okay, saya tengok Ibuat ni okay. Nampak dia sebenarnya kadang-kadang dia pakai drafting tool lah. Pakai set square dengan ni. Ruler ke apa. Pakai. Sebab saya boleh nampak benda tu. Okay, sebab you all pun semua sama. You all kena pakai tools untuk drawing. Tools for drafting lah untuk ni. Sebab kadang benda tu walaupun benda tu simple, tapi the technique of doing drafting tu sebenarnya dia bagi impact yang besar lah pada drawing tu. Walaupun dia tak ada benda pun, walaupun dia just simple line saja. So ni baguslah ni, you maintain walaupun saya tak nampak space tu lagi, activity. Tapi the way buat tu dah nampak sikit dah. It shows macam dia nak ke arah macam nampak section lah. Cuma you kena careful sikit. You kena careful dari segi line weight. Ni pun sama juga line weight. You kena ingat line weight tu dia ada beza. Line weight. Dia ada beza untuk section. Dia ada yang saya sebut itu ada foreground kan. Foreground dengan background kan. Yang selalu kita guna lah. Kadang-kadang guna middle ground pun ada juga. Tapi jarang lah. Okay, maknanya background ni dia kena lagi faded ke lagi clear, lagi bold? Mana yang bold? Lagi fade. Ni fade. Ni faded, ni bold. Dan tengoklah. Kalau boleh adalah line yang kita potong tu. Dia tebal lah ni, dia tebal je. Okay, bold termasuklah yang paling depan. Kalau ini punya pergola ni paling depan, ni kena terang sikit lah. Ini kena fade sikit. Okay, trees ni pun, ni apa trees ni? Satu belakang ni. Tak habis lagi. Macam tu, ada lagi macam tu. Tak, dia macam tak muat. Tak muat? Kenapa tak muat? Macam layout dia. Layout dia. Tak, ni tak apa. Ini okey lah sebab ni tak masuk dalam template ni kan. Tak masuk dalam format ni kan. Tak masuk lagi kan. Kalau tak masuk dalam format lagi, biar habiskan lah. Jangan ada yang sampai terpotong macam tu. Okay, sir. Tapi spesies sudah tahu dah? Spesies apa? Dah, saya dah tahu dah. Ni spesies apa? Pokok paling belakang ni. Yang tu pokok sekejap Tinggi tu. Samania saman. Macam tu. Saman. Rain tree. Rain tree. Dia punya kanopi dia berapa? Kan saman kanopi dia macam ni. So saya kena besarkan sikit lah dia punya kanopi dia. Sorry. You all ni macam senang kalau nak tahu pasal spesies kan. Saya rasa sama-sama macam ni lah kalau ikut kan. Ni saman punya kalau ikut kanopi kalau nak buat dia paling mature lah. Kan? Sebab saman tunjuk terus. Samania. Nampak dah yang saya buat kan? Sama tak? Sebab itulah karakter dia. Dan dia tengoklah balik apa efek yang nak buat kat situ. Ni kalau dia mature kan, tengok dia. Kalau dia mature, ni orang, ni pokok. So is that the impact you nak bagi kat situ kan. Kalau itulah impact dia, you kena tunjuk lah. Sebab you tunjuk sebenarnya dalam proposal, dalam final dalam presentation drawing, kita akan tunjukkan the most mature effect yang pokok tu akan bagi. Bukan tunjuk pokok tu masih dalam keadaan dia tak tumbuh sepenuhnya lagi. Bukan macam pokok yang baru nak tanam tu. Tak.
Dia tunjuk terus yang matured. So sebab tu kalau you nak benda ni sama-sama, nak dapatkan dia efek yang canopy kan. So kena tunjuk terus. Tapi satu isu, you fikirlah tempat itu sesuai tak untuk tanam sama-sama. Tu another aspect you kena betul-betul fikir. Nampak ni? So kalau contoh macam kan saya tanya tadi macam sesuai ke tak. Tapi kalau contoh saya ambil gambar yang macam saya ikut gambar yang macam hujung kiri atas tu, yang second tu okey ke? Hujung kiri yang atas, yang second tu. Atas sekali. Yang kedua yang tu. Yang macam tu. Kalau saya ambil yang pokok yang dia punya canopy dia macam ni. Macam tu. Ni sama-sama juga ni. Tapi dia, yelah dia macam tu, cuma dia mungkin dia dia panggil pruning lah. Kita prune, kadang kita boleh prune pokok tu untuk dapatkan kita punya the desired form yang kita nak tu. So ni mungkin efek dia nak macam tu, okay tak apa, tunjuklah. Sebab yang ni kita akan masuk dalam plan palette nanti. Gambar yang exactly yang you nak tunjuk untuk site you. So kalau you dah jumpa, sebab tu lah benda ni sebenarnya you nak buat, jangan tunggu week by week tu. Sebenarnya ini sepatutnya week sampai week ujung, sampai habis semester ni, you dah buat supporting drawing dah, termasuklah plan palette, sorry. So nanti you nak buat section kan, buat section semua ni, you mesti kena cari reference daripada gambar kan. Sepatutnya you kena buat yang tu. So sambil you dapatkan gambar, terus save je untuk you buat plan palette nanti. Plan palette tahu kan apa ni? Apa rupa plan palette tu? Tahu tak tahu? Kan saya cakap ni tak tahu pun apa plan palette. Tahu tak tahu? Baik kau tahu sekarang. Tak tahu. Okay, tak tahu. Pernah cari dulu tak? Pernah tak cari Google plan palette tu apa? Belum lagi. Saya tak pernah cari. Lihat tak cari. Kau pernah cari? Cari tak? Tak. Sebab tu lah, sebab tu jadi macam ni. Dia macam gerak sikit. Sekejap saya tengok ni, okey ke tak? Yang ni, sekejap. Ada yang lagi okey. $200. Okay, tapi ni untuk part 3 lah, tak apalah. Part 3 pun bukan ni. Part 3 pun kita lebih kurang sama je. Kita panggil sebagai plan palette. Contoh ni boleh buat. Dia plan palette bersamaan dengan planting inspiration. Maknanya kita tunjukkan pokok apa yang you guna untuk dapatkan impact apa. Impact apa pada site you. So dia tunjuk macam ni, inilah plan palette. Palette dia macam palette tau lah, palette apa ni, colour kan. Pernah tak masa belajar seni dulu, you ada you ada colour palette. Kan apa panggil? Palette kan? Yang letak colour, betul tak? Betul. So konsep dia sama je. Plan palette. Ni salah eja ni. Ada E ni. Plan palette. Palette maknanya colour yang you letak dalam watercolor punya palette tu adalah you punya plants ni. Sebagai you punya selection untuk ditunjuk kat site nanti. So klien pun akan bila tengok apa board ni, dia tahu dah pokok apa dia yang you akan propose dan effect dia macam mana. Macam tadi siapa cakap ni? Alia ke? Bukan Alia. Apa ni? Drawing siapa ni? Yang tadi dah? Yang ni? Izatul. Izatul. Okay, so dia kata sama ni nak efek yang satu lagi, bukan efek yang kebiasaannya. So dalam ni dia kena tunjuk efek yang macam mana. Macam ni di Longleaf Serija kan. Ni colour merah ni, ada juga nak buat colour yang mungkin ke arah kuning atau ke arah oren. Boleh juga walaupun spesies yang sama. Kena terus tunjuk. So bila klien tengok, okay dia tahu dah, ni maknanya spesies ni yang akan propose dekat my site macam tu. So ni lah efek yang akan nampak nanti bila projek tu dah siap.
Even pump ni pun nak tinggi mana, nak dia punya canopy besar mana. Kena tunjuk juga gambar. So yang ni saya tak confirm dengan yang lain, group lain lagi. Saya rasa yang ni gambar memang kena tunjuk gambar lah kot, bukan sketch lah rasanya. Tapi nanti saya confirm balik. Patutnya lah. Okay, contoh lah. Saya dah macam ni lah, yang paling common macam ni lah. Common, yang paling standard. Kalau buat planting design nanti, yang ni lah akan muncul. Ni plan ni, bukan plan. Ni belajar planting design kan? Ke tak? Part tu. Belajar. Tak masuk lagi plan palette? Belum lagi. Belum lagi. Tak apalah, nanti you tengok dalam planting design pun akan ada. Dalam studio ni pun kita minta. Cuma untuk studio ni kami nak, saya nak propose minta planting inspiration sekali. Palette is palette lah, palette yang senang. Ini ambil gambar-gambar ni, letak nama dah cukup. Design usage pun tak apa. Macam ni kan, to provide shade. Ni saya kata itu pokok yang dekat parking tu. To reduce apa, dia mesti ada sebab kenapa dia pilih. Tapi inspiration means that, maksudnya yang ni kot. Ni. Dia menunjukkan something. Menunjukkan pokok tu bagi impact apa pada pengguna kat situ. Macam ni. Dia bukan sekadar palette macam ni je. Ni palette tunjuk macam ni je. Tapi ni dia detail lah yang ni. Okay. Ni menunjukkan spesies tu. Tapi dalam masa sama dia tunjukkan juga macam mana rupa dia. Kalau dalam bentuk elevation. Tengok ni. Dari segi height. Nampak ni. Dari segi height of trees tu. So setiap satu pokok yang letak tu memang semua ada function dia. Mesti ada function. That's why you need to know pokok apa yang you propose tu. Selagi tak buat yang tu, saya tak nak proceed punya section pun sebenarnya. Walaupun dia dah siap dah. Itu syarat dia. Even master plan pun saya tak nak proceed sebenarnya. That's why I said benda ni sepatutnya daripada awal, daripada data miss. Nak tekankan yang tu. Tapi macam saya katalah, benda ni boleh continuous. Okay, so you boleh kena improve lagi dalam you punya tu. Nampak? Dia buat acceleration. Tapi ni site yang besar lah, ni park kan. Park boleh lah macam ni. So you all patut lagi senang lah sebab kecil je. Okay, tapi nampak setiap satu tu dia ada effect dia yang dia nak. Mungkin dia nak bagi effect colour kat situ. Nampak ni colour kan. Shrub pun ada juga. Kenapa dia bagi. Kenapa nak letak shrub tu. Untuk apa. Nampak ni usage dia. The shrub create beautiful views and reduce noise level. Buffer lah kot ni. Ground cover. Turf kan. Grass kan. Tunjuk juga. Spesies apa untuk grass. Bukan semua grass sama. Beratus-ratus spesies ada untuk grass saja. Ground cover kan. Ground cover. Yang ground cover tak sebenarnya grass pun. Nak buat ground cover jenis lain boleh je. Macam jenis ada teknik. Itulah plan palette. Okay. Ni paling common kan. Ni paling standard. Dia ada bergambar. Botanical name. Apa ni? Common name. Family. F ni. UED tak sure apa ni. Usage kot. Usage dia untuk apa? Bagi effect apa. Okay, dah nampak dah apa maksud plan palette? Dah. Nampak. Nampak. Sekarang ni rasa-rasa perlu ke tak you tahu spesies dekat site you tu? Perlu ke tak perlu? Perlu. Sangat-sangat perlu ke? Agak-agak. Sangat-sangat. So you rasa master plan ni pun akan berlaku perubahan ke tak? Berlaku. Tak apa. So sekarang ni tak apa. Sekarang ni dah boleh anggap untuk nak gerak apa? Nak gerak sampai ke plan palette. Bukan sekadar saya nak kata perspektif dengan section je. Sekarang ni dah kena fikir daripada master plan sampailah ke plan palette. You dah boleh gerak sekaligus dah. Seiring dah. Sebab saya nampak ada yang buat section, dah ada juga yang buat apa ni. Apa nama tu? Perspektif sekali kan. So sambil-sambil sekarang ni you dah boleh fikir sekaligus dah, sekali hagung lah. Saya tak nak buat by stage dah sekarang ni. Saya nak buat seiring je. Boleh, from today sampai Monday, Thursday, sampailah ke nak final submission pun, you gerakkan sekali. Boleh yang tu?
Ikut pace masing-masing. So you kata rasa lagi senang, lagi tenang nak buat perspektif dulu, okey buat dulu perspektif. Kalau rasa nak settlekan section ni buat dulu. Sebab tak banyak benda pun, benda tu seiring je sebenarnya tu. Sebab tu saya tak boleh by week sangat. Saya tengok boleh buat by week jadi macam ni pula. Kan dia macam pecah-pecah benda yang kena buat kan. Sedangkan benda tu berlaku sekali harung je. Berlaku sekentak. Ni contoh lah. Tengok impact dia. Impact the trees and plants tu terhadap space yang ada. Dia senang macam ni je. Kalau dia buang semua pokok ni, tinggal pergola, tinggal wakaf ni. So tinggal apa? Ada apa aktiviti yang berlaku? Tak ada apa kan, kosong kan. Kalau dia buang semua ni, shrub, buang pokok. Tinggal ni, structure je. Tak ada apa pun. Orang tak datang situ. Tapi bila letak plants ni, composition you tu, impact dia terus lain lah. Okay, termasuklah ground cover sekali. Nampak ni ground cover. Level of daripada ground dengan vertical. Nampak ni, dua benda. Okay. So tengok balik you punya ni. Tengok balik pokok. Tu saya kata, selagi tak tahu spesies apa, saya tak boleh proceed. You punya section ataupun perspektif. Termasuklah master plan. Okay, so Monday, kalau kita nak proceed dari segi nak tengok progress ni pun, saya nak, you semua dah tahu dah pokok apa. Sebab pokok dalam site tak banyak pun, sikit je, tengok sikit boleh kira je. Dengan mata kasar boleh kira je pokok apa. So you need to know. Dan kembangkan you punya species tu. Maksud saya kembangkan dari segi variety of species. Dengan pokok-pokok yang nampak kat sekeliling you je. You ada buku kan? You belajar plant material lah. Plant material belajar siapa? Pak mana Pak tu? Plant material. Mas Pak Wan Pak tu belajar. Buku ada tak? Buku. Tak ada. Oh, macam mana dapat buku ODL kan? Saya ada buku tu 1001 Plants tu. So you refer buku mana kalau tengok species? Kami refer PDF. Net. Medium bagi. PDF ada? Ada. Lecturer bagilah. Ya. Okay. Sebab plant material ni it's all about ada buku je. Saya tak assume you boleh hafal 1000 pokok ke apa, 100 pokok ke dalam kepala you. Sebab kita memang ada tu sebagai kita punya guidance lah. Kan, kita ada buku kat sebelah, okay nak propose pokok apa, kita boleh tengok pokok mana kita pilih. Tapi, how do you select pokok tu, itu apa orang kata kelebihan you sebagai landscape architect. Bukan just main ambil pokok mana yang kita nampak, okay tak. Kita tengok dulu pada form dia, tengok dulu pada function dia. Sama juga macam saya cakap, form and function. Kan, bukan space je, pokok pun sama. Pokok lah yang banyak ada form tu. Bila ada form, sekian-sekian form tu, apa function dia pula? Rabiatul. Pokok apa ni? You punya drawing, okay. You punya line drawing, tak ada masalah. Saya tengok you boleh buat line tu lah. Different level of drawing. Tapi pokok je saya muskil sikit. Mana Rabiatul? Ada tak? Rabiatul ada? Ada, sir. Pokok apa ni? Dah fikir ke belum? Senyap Belum. So kalau belum, rasa-rasa akan keluar tak pokok-pokok yang macam ni? Sepatutnya. Pokok ni, pokok ni very, orang kata apa, distinctive ni. Dia ada form yang sangat unik ni. So pokok apa? Tak tahu kan? Tak decide lagi. Tapi boleh cari tak? You nak form yang macam ni, tapi boleh cari tak spesies apa? Senyap tak sure line okey tak okey. Boleh. Tak apa clear ke apa? Mic saya macam sikit. Okey. Sekejap je. So dia takkan keluar dah form yang macam ni. Macam pokok kat Snow White ni pokok je.
fairy tale tu. Tapi tak apa, bila dapat idea macam ni, okay, nak dapatkan this kind of apa, canopy yang jenis rounded sikit. Sebab dia ada macam-macam kan, dia belajar planting kan, belajar plant material. Sebenarnya dah, saya tak biar ajar sekarang dalam kelas ni pun. Dia mesti ada form dia kan, form dia macam jenis kan, form ni kan. Betul tak? Macam form kan, dia ada macam ni lah apa, dia ada macam tu, dia ada macam tadi kan, canopy apa kan. Betul tak? Palm pula macam mana, palm macam ni yang ada, biasa, palm yang jenis fan pun ada. Betul tak? Macam kan, teknik kan. Saya pun tak belajar, saya tak mengajar tapi saya assume semua kena tahu dah benda tu. Betul tak? Ada form semua ni untuk setiap plant tu. Dia belajar planting design. Betul. Nah, so ada fikir tak pokok apa yang nak letak dekat site tu berdasarkan form-form yang ada ni. Sebab saya nampak semua just letak je pokok, dia tak tahu pokok apa pun. Itulah macam ni, siapa ni, Rabiatul ni kan. You buat macam nak hampir siap dah tapi you tak tahu pokok apa, tak tahu spesies apa, okay, dia considered incomplete juga. Walaupun drawing nak hampir siap dah. Termasuklah shrub ni. Sedap lah tengok shrub ni. Macam cupcake pun ada. Okay. Bangunan you buat elok dah bangunan. Nampak dah form bangunan. Tapi you pakai apa dia? Nak tanya sebab itu doktor cakap buat petak je, kena buat bangunan tu kan. Buat petak je. So kalau final nanti kena lukis rumah betul macam ni lah. Kau petak je macam tu. Kalau section, okay, kalau you potong section ni termasuk potong bangunan, okay, saya benarkan benda apa, bangunan tu jadi petak je. Kan, sebab saya tak minta you buat sampai dinding macam tu. So, tapi kalau elevation, you ada option lah. You nak buat petak ataupun you nak buat rumah tu. Tapi kalau you boleh buat rumah tu based on gambar yang ada kan. Lukis lah bangunan tu. Baik betul. Sebab you ada butter paper, you ada foto kan. Try trace dulu. Trace je. Kalau saya minta kerja you all ni sebenarnya banyak benda trace je. Sebab tu kita boleh pakai butter paper. Kan, boleh trace je. Waktu human figure pun saya minta you trace je. Kalau tak boleh nak buat sendiri. Dia tak ada masalah. Sebab benda tu is common. Dia bukan you trace design orang lain. You trace benda yang common. Kan? Benda yang memang you buat macam mana pun itu je lah rupa dia pun. Kalau human figure kan. Buat macam mana pun human figure still human figure. Dia takkan berubah yang lain pun. Okay, cuma Rabeto tak pakai drafting tool kan? Mana? Betul. Ni pakai tools tak? Sebab saya tak nampak line ni straight. Tak. Ada ke tak ada? Tool kat rumah? Ada. Kenapa tak pakai? Sebab ni pun saya akan tengok. Sebab tu saya kata macam tadi siapa buat dia? Apa nama dia? Yang buat saman-saman. Izatul. Kan saya kata Izatul saya tengok terus apa drawing tu kalau gunakan teknik ni kan drafting tool kan. Saya terus terima je walaupun tak ada space lagi pun. Sebab the quality of line tu kadang-kadang dia bagi impact. Ni tak buat bangunan pun, dia buat blok je. Tak ada masalah kena buat blok je. Tapi kalau dia buat blok je? Boleh. Tapi kalau rasa boleh nak draw kan, nak extra. Yelah nak buat something extra, buatlah balik bangunan tu. Bentuk macam mana. Okay. Trace je. Bukan nak kena lukis tengok. Tengoklah. Kat masing-masing lah. Kan, ni boleh beza lah kalau you nampak bangunan tu nampak rupa bangunan tu sendiri. Compare dengan you buat blok kan. Mesti lagi suka tengok yang ni. Tapi saya minta kalau boleh try lah. Semua orang try dulu lukis bangunan tu. Kecuali bila dia potong lah. Bila dia potong, potong tu saya tak minta you buat detail sampai ke nampak apa. Nampak kolom tu lah, nampak dinding, ceiling betul. Tu saya kata boleh buat blok je kalau untuk section. Kalau ada potongan kat situ. Sebab saya tengok semua section, saya tak tahu kat you nak mengelak daripada dipotong bangunan ke atau memang dipotong. Patutnya logik memang dipotong lah kan.